Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Isnin 13 Disember. Saya Farhatul Asyati Osman. Saya Ivan Toh. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Saksikan paparan utama malam ini. Kementerian Pendidikan perkenal konsep Sekolahku Sejahtera, pendekatan bendung gejala buli. 23,043 anggota polis dan tentera mengundi awal PRU Dun Sarawak esok. Konsep Sekolahku Sejahtera akan diperkenal. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata ia mempunyai 14 elemen nilai-nilai murni yang akan diterapkan oleh guru secara tidak langsung di sekolah. Kementerian kini dalam peringkat akhir sesi libat urus yang antara lain bagi membendung gejala buli dalam kalangan pelajar. Kerana kita mahu penerapan elemen nilai-nilai murni ini dibuat secara natural, dibuat secara alami, di mana sebagai contoh saya sebut tadi bahawa rasional. Anak-anak kita tidak didedahkan di peringkat awal tentang keperluan untuk membuat sesuatu keputusan dengan rasional. Kalau mereka memikirkan secara rasional, mereka tahu tindakan mereka itu adalah tindakan yang tidak betul, kesan pada diri mereka, kesan pada keluarga mereka, kesan pada masa depan mereka adalah amat besar, dan pada masa yang sama kesan pada sahabat-sahabat dan rakan mereka juga adalah amat besar. InsyaAllah dalam masa terdekat kita akan turun ke bawah menceritakan bahawa pada masa ini kita mahukan anak-anak kita bukan sahaja menumpukan pada pendidikan akademik semata-mata, tetapi mereka memahami konsep-konsep penting dalam kehidupan. Secara umumnya, Datuk Dr. Razi menggulung perbahasan rang undang-undang perbekalan 2022 peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian Pendidikan di Dewan Rakyat. Diberhentikan serta-merta. Tindakan itu akan dikenakan terhadap mana-mana anggota tentera darat Malaysia yang terlibat dan didapati bersalah melakukan jenayah buli. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamrus Muhammad Zain menegaskan tiada kompromi terhadap isu terbabit dan pihaknya memandang serius isu buli dalam kalangan anggota tentera. Saya memang strict. Tentera darat biasa declare sini, kalau betul kamu ditangkap menganiaya, membuli anggota-anggota, investigate, bersalah, berhenti on the spot. That's my stand. Secepat mungkin. Secepat mungkin. Tidak perlu proses mahkamah tentera. Okay. Dia akan beri hukuman. Bukan hukuman yang bukan boleh dirujuk ke mahkamah tentera. Lepas tu kita akan berhenti dalam pentadbiran. Betul-betul. Beliau mengulas isu itulah di media sosial tentang dakwaan seorang individu bahawa adiknya, iaitu seorang anggota tentera, dipukul dan dibuli sekumpulan anggota tentera senior. Individu tersebut turut mendakwa gaji dan wang simpanan adiknya habis kerana terpaksa membeli barangan keperluan untuk 12 hingga 14 anggota senior di dalam kem. Jeneral Tan Sri Zamrus ditemui pada majlis perasmian Galeri Panglima Tentera Darat di bangunan Markas Pusat Latihan Asas Tentera Darat Port Dickson. Malaysia tidak melaksanakan kajian keberkesanan vaksin terhadap varian Omicron. Berikutan hanya terdapat satu kes dalam negara. Jelas Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Ahmad Amsad Hashim buat masa ini pengambilan dos penggalak adalah langkah terbaik bagi meningkatkan imunisasi tubuh. Kita belum ada kajian untuk dalam negara kita tentang vaksin yang kita gunakan ini keberkesanan terhadap Omicron yang dalam negara kita. Walau bagaimanapun menurut maklumat yang ada pada saya, kajian di peringkat antarabangsa mendapati bahawa penggunaan dos penggalak
didapati berkesan untuk menangani virus jenis Omicron ini. Pada 3 Disember lalu, Malaysia merekodkan kes pertama positif varian Omicron melibatkan seorang pengembara bukan warga negara berusia 19 tahun. Sementara itu, kaedah yang dinamik diguna pakai kerajaan dalam menguruskan pandemik COVID-19 dalam negara. Jelas Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Noor Azmi Ghazali, pendekatan itu dilaksana bagi menyesuaikan dengan keadaan semasa, terutama kemunculan varian baharu yang lebih berbahaya. Maknanya dari masa ke semasa KKM akan memikirkan secara detail, secara mendalam apakah tindakan yang patut dibuat pada sesuatu ketika. Contohnya, hari ini apabila kita dapat dengar varian Omicron yang telah ada di 43 negara hari ini dan ada 8 negara yang telah kita adakan sekatan sementara. Negara-negara di Afrika Selatan dan sebagainya, dan juga ada 5 negara yang kita adakan yang telah ada kes-kes Omicron ini di dalam komuniti. Maka ada sekatan-sekatannya. Jadi apa yang kita buat ialah contohnya dari segi pengujian ini adalah lebih detail lagi. Kementerian Kesihatan juga telah merangka strategi pengujian COVID-19 kebangsaan yang merangkumi keperluan ujian saringan secara umum ketika negara beralih ke fasa endemik. Dewan Rakyat hari ini meluluskan Rang Undang-Undang Perbekalan 2022, Bajet 2022 peringkat jawatan kuasa. Rang undang-undang itu diluluskan setelah melalui 13 hari tempoh perbahasan dan penggulungan sejak 22 November lalu bagi setiap kementerian terlibat. Bajet 2022 yang dibentangkan Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz pada 29 Oktober lepas menyediakan peruntukan keseluruhan berjumlah 332.1 bilion, terbesar dalam sejarah belanjawan negara dengan matlamat memulihkan ekonomi kesan pandemik COVID-19. Dewan Rakyat meluluskan Bajet 2022 di peringkat dasar pada 18 November selepas dibahaskan selama 7 hari bermula 1 November dan melalui sesi penggulungan mulai 15 November. Kutipan hasil Kerajaan Persekutuan mencatatkan peningkatan sebanyak 8.9% kepada 210.4 bilion ringgit. Manakala jumlah perbelanjaan meningkat 4.9% kepada 307.6 bilion ringgit sehingga November 2021. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob maklumkannya selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa dasar fiskal FPC ketiga di Ibu Negara. FPC turut berpandangan semakan semula defisit bagi tahun 2021 iaitu 6.5% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK akan dapat dicapai dan Kementerian Keuangan akan terus memantau prestasi dan perkembangan ini. Berdasarkan prospek pemulihan ekonomi yang lebih baik bagi tahun 2022 serta langkah-langkah bajet 2022, defisit fiskal disasarkan berkurangan kepada 6% daripada KDNK. Inisiatif pembangunan institusi, terutamanya pelaksanaan Akta Tanggungjawab Fiskal FRA, strategi hasil jangka sederhana MTRS dan kajian perbelanjaan awam PER merupakan langkah dasar utama dalam menyokong usaha tersebut. Hari pengundian awal PRU Dun Sarawak esok bakal menyaksikan seramai 23,043 pengundi. Menerusinya, 12,585 terdiri daripada tentera membabitkan anggota dan pegawai ATM. Undi awal itu akan dibuka bermula 7.30 pagi hingga 5 petang. Menerusi tinjauan RTM pada tengah hari di Kem Muara Tuang, Kota Samarahan, para anggota tentera membuat persiapan akhir menjelang undi awal esok. Sementara itu, 10,458 pengundi pula adalah anggota polis dan pasukan gerakan am serta pasangan.
Pusat mengundi awal terdiri daripada Dewan IPK dan IPD serta rumah-rumah Persatuan Keluarga Polis di IPD atau PERCAP, pusat sumber, bilik rekreasi, bilik mesyuarat dan sekolah. Anggota tentera dan polis itu akan mengundi di 85 pusat mengundi awal dengan 111 saluran. Rumah mampu milik antara agenda calon-calon yang bertanding di kawasan Dewan Undangan Negeri Petrajaya, Kuching. Ia bagi memastikan golongan B40 di kawasan berkenaan menikmati kemudahan seperti memiliki kediaman sendiri. Terutama di kalangan anak-anak muda kita, kepada perumahan-perumahan yang mampu mereka miliki, akses kepada memiliki rumah yang sederhana, yang harganya sederhana tetapi ada kualiti yang tinggi. Sebab salah satu daripada isu di kalangan belia-belia kita adalah betapa susahnya nak dapat rumah yang bagus, yang sederhana, yang mampu mereka miliki. Saya lihat dari segi perumahan, kerana di Sarawak tu macam harga rumah tu mahal gila. Nak baru kahwin menggaji seorang-seorang nak beli rumah ya, it's very difficult for them. So saya rasa kita kena bagi ceiling dan kita kena bagi dikurangkan sikit premium. Cadangan untuk menambah projek rumah kos rendah perlu disegerakan bagi membantu rakyat yang terjejas pandemik. Jadi maksudnya di sini sepatutnya kita dah memikirkan bagaimana menambahkan rumah kos rendah tu, perancangan tu, dan mungkin ada jual beli, mungkin ada skim untuk membantu pembelian rumah oleh kepada anak-anak muda. Isu seperti kemiskinan bandar, kesesakan lalu lintas dan masalah sosial juga turut diberi tumpuan. Saya ingin memastikan cabaran kesesakan lalu lintas ini dapat kita tangani bersama dalam masa 5 tahun yang akan datang, memandangkan pertambahan taman-taman perumahan yang begitu mendadak sekali di kawasan Matang khasnya. Tambahnya, fokus kedua adalah menyediakan strategi untuk membantu peniaga terkesan selaras dengan pelan negeri, iaitu pembangunan strategik pasca COVID-19. Kemudahan telekomunikasi yang semakin baik memberi banyak manfaat kepada penduduk di luar bandar. Malah tersedianya fiber optik bagi kawasan Pekan Balingian dan perkampungan berdekatan membolehkan mereka bergiat aktif dalam perniagaan. Bagi golongan peniaga kecil, mereka dapat menggunakan kemudahan internet bagi memasarkan jualan dan mewujudkan jaringan jual beli dengan pengguna. Memudahkan kami lah berniaga. Senang orang naknya telefon, pakai WhatsApp. Macam-macam lah. Menu utama yang menjadi tarikan kedainya adalah makanan berasaskan udang galah Sungai Balingian. Begitu juga peniaga air kacang soya yang diproses sendiri apabila ia telah memudahkan pelanggan membuat tempahan. Sangat membantulah, macam kalau tempahan lah, kalau mereka mau cakap aku buat. Sebab air soya ni dapat lama kan. Dalam 2 hari macam itu kira okey lah. Tapi saya selalu buat 1 hari, memang habis 1 hari. Apa yang pasti bukan sahaja untuk peniaga, malah pelajar yang sebelum ini lebih banyak mengikuti kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah turut mendapat manfaat. Mudah untuk masuk PDPR. Bolehlah lancar internet dah. Agak kuat lah. Agak kuat. Walaupun kemudahan telekomunikasi setakat ini belum begitu meluas, namun ia telah menunjukkan perubahan dan peningkatan yang ketara berbanding dalam tempoh 5 tahun lalu.
Pekan Batu Kawah kini berwajah baru menerusi pelbagai projek yang giat dilaksanakan. Antaranya projek tebingan Sungai Batu Kawah yang diyakini bakal menjadi lokasi pilihan pelancong yang akan berkunjung di Kuching. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Eric Christopher. Pelaksanaan fasa pertama projek dengan kos RM10 juta yang sudah bermula sejak tahun 2019 kini siap sepenuhnya. Ia meliputi kawasan sepanjang 800 meter. Pembinaan bangunan ikonik Sky Window of Batu Kawah selain taman riadah yang dihiasi dengan pelbagai tumbuhan membolehkan pengunjung menikmati pemandangan indah. Fasa kedua projek meliputi kawasan di bawah jambatan Datuk Chong Kyun Kong kini sedang dilaksanakan. Kawasan sepanjang tebingan Sungai Batu Kawah sedang diperindah. Pasal banyak lama orang datang sini jalan-jalan, jogging. Itu bisnes mau okey sikit lah. Kami Nangga, orang Sia kami datang. Ada macam-macam orang lah dari jauh-jauh ya Menangga. 5 tahun akan datang rasanya akan ramai lagi banyak projek lagi termasuk waterfront ini akan siap secara tidak langsung. Pelancong bukan di tempatan saja, secara langsung ia akan memajukan ekonomi yang sekian lama ini tak baguslah. Projek yang dilaksanakan ini bakal meningkatkan pendapatan peniaga sekaligus meningkatkan jumlah pengunjung ke Pekan Batu Kawah. Memang nampak cantik sikit tempat tu, banyak orang datang sini lah. Memang ramai lah. Kalau malam-malam kita orang jual makannya, memang ramai lagi. It's better. We got more attraction in Batu Kawah town sini kerana attract more tourism datang untuk bagus bagi peniaga di kawasan sini lah. Sebagai salah satu inisiatif kerajaan negeri dalam memberi wajah baru kepada pekan lama ini, pastinya projek pembangunan tebingan Sungai Batu Kawah akan menjadi satu mercu tanda kepada era pembangunan yang lebih pesat dan bakal disaksikan di kawasan Batu Kawah ini, sekaligus memberi harapan kepada para penduduk setempat kesejahteraan sosioekonomi yang seiring dengan pembangunan negeri Sarawak. Saya Eric Christopher melaporkan untuk Berita RTM. Baik, pengekalan dan keindahan alam semula jadi antara tarikan menarik di Bumi Kenyalang seperti di kawasan Sungai Asap, Bakun dan Murum yang terletak di daerah Belaga, kawasan hutan berbukit bukaunya sudah cukup membangkitkan keterujaan kepada sesiapa sahaja yang berkunjung. Nasaruddin Stanley Kujat ada laporannya. Romeo Ding, 41 tahun, suku kaum Kenyah Badeng, antara anak muda yang gemar aktiviti memancing, telah menjelajah ke segenap kawasan empangan hidroelektrik Bakun dan Murum bagi tujuan menikmati keindahan alam semula jadi. Beliau turut mengakui Bakun, Murum dan Belaga mempunyai daya tarikan pelancongan tersendiri. Kita di Belaga dan Murum ini, kita sebenarnya kaya dengan sungai, banyak sungai. Dan sungai-sungai ini menghasilkan air terjun. Jadi banyak air terjun tapi orang belum sampai dan tengok kecantikan. Memang kalau di sekitar Sungai Asap ini pun sebenarnya ada air terjun yang boleh kita lawati. Macam ada satu dekat dengan kita sini, Menawan Estate, ada satu air terjun yang sangat tinggi, cantik, ada akses jalan. Saya rasa itu pun boleh jadi satu tarikan. Manakala bagi pemimpin masyarakat menjadikan kawasan Bakun dan Murum sebagai kawasan pelancongan dan membangunkan tapak pesta Apau Koyan disambut baik. Kawasan Belaga mempunyai banyak tempat-tempat menarik dan menarik seperti Bakun Dam, Murum Dam, kita ada air terjun Lus Melaku, kita ada BRS ataupun kawasan penempatan semula Bakun ini. Jadi ini merupakan satu
tempat yang boleh kita market kepada pelancong luar. Peruntukan itu telah disalurkan kepada atau melalui pejabat Residen Kapit. Ya, peruntukan itu ada di sana. Jadi sekarang dalam peringkat pemilihan konsultan untuk membantu dalam membuat plan, reka bentuk dan sebagainya. Selepas ini mungkin akan ditenda dan barulah projek itu bermula. Jadi saya harapkan dipercepatkanlah. Justru dalam usaha mengangkat industri pelancongan di kawasan ini, kemudahan infrastruktur dan jalan perhubungan harus dipertingkatkan. Ini kerana industri pelancongan di kawasan pedalaman ibarat serampang dua mata. Rakyat bakal menikmati limpahan ekonomi selain pembangunan infra yang seimbang. Nasaruddin Stanley Kujat, Berita RTM. Perbanyakan aktiviti mengikut cita rasa belia tempatan pada masa yang sama bantu mereka yang ingin melibatkan diri dalam perniagaan. Itu harapan yang disuarakan golongan muda di Seri Aman. Malah penampilan lebih ramai calon-calon muda pada PRU Dun Sarawak kali ini secara tidak langsung boleh membawa suara belia ke peringkat tertinggi. Benda yang adalah memang bagus untuk membangun, untuk belia terutamanya di Sarawak, sebab kebanyakan yang kini itu yang berada dalam megang jawatan sebagai menteri ataupun YB di tempat masing-masing cuma dah yang meningkat usia dan berumur. Boleh ada program pemotoran kah ataupun ada mula pertandingan ikan laga juga nak. Haraplah siapa-siapa calon yang terpilih tu nak mula program tu pakai gembak belia sidak yang ikut program-program yang bagus lah. Apa yang kami mahu adalah memberi lebih banyak peluang kepada golongan belia terutamanya dalam pekerjaan. Kebanyakan golongan muda tu sidaknya susah nak dapat modal. Munsik daripada keluarga, siapa yang sidak menolong nak of course sidak yang minta daripada kerajaan. Yeah. Baik, Sibu bakal mempunyai sebuah mercu tanda baharu iaitu World Fusho Shi Park yang terletak di Jalan Gambir, Sibu. Taman yang dibina dengan kos 3.5 juta ringgit itu bakal dilengkapi dengan pelbagai kemudahan yang mempunyai penceritaan sejarahnya berkaitan masyarakat Fusho. Ia merupakan satu-satunya taman seumpamanya di dunia. Pembinaan taman tersebut merupakan kerjasama antara Persatuan Fusho Sibu dan Majlis Perbandaran Sibu SMC, malah satu-satunya taman seumpamanya di dunia. Ketua Menteri Datuk Abang Johari Tun Openg ketika berucap melancarkan pembinaan World Fusho Shi Park di Sibu mengulang pendirian kerajaan negeri untuk terus membantu masyarakat Cina dari pelbagai aspek. Ini termasuk peruntukan tahunan sebanyak 10 juta ringgit. Selain itu, 9 juta ringgit diserahkan kepada lembaga sekolah Dongsan Sibu bagi pembinaan blok-blok bilik darjah dan dewan serbaguna. Sedikit bagi anda, segalanya buat mereka. Itu slogan diangkat Lembaga Zakat Selangor LZS dalam melaksanakan kempen Mai 2.5 sepanjang bulan ini. Dan jelas Ketua Divisyen Operasi Agihan Asnaf LZS Muhammad Sabini, kempen dilaksana bagi memudahkan masyarakat memahami dan menyedari kewajipan ibadah zakat.
Ini antara program-program inisiatif Lembaga Zakat Selangor sebahagiannya ya, dan ini antara program akhir bagi tahun ini, iaitu sumbangan pakaian sekolah kepada pelajar, dan ini juga antara kempen My 2.5 pada tahun ini yang akan ditingkatkan dakwahnya pada hujung tahun ini ya. My 2.5 ni bertemakan sedikit bagi anda dan segalanya bagi mereka. Menerusi kempen ini juga, puluhan ribu anak-anak asnaf dapat ke sekolah dan melanjutkan pengajian di institusi pengajian tinggi. Beliau ditemui selepas program pelancaran bantuan pendidikan sesi persekolahan sesi 2022 yang majlis diadakan di Universiti Kebangsaan Malaysia pagi tadi dan disempurnakan oleh Mufti Selangor Dato' Anha OP. Pada majlis sama, LZS turut memperuntukkan lebih 32 juta ringgit bagi sesi persekolahan tahun hadapan. Ia bakal memanfaatkan 66,160 pelajar daripada peringkat prasekolah sehingga sekolah menengah, meliputi bantuan yuran dan kelengkapan peralatan persekolahan. Bantuan rumah sewa, bantuan bulanan, dan alhamdulillah untuk bantuan persekolahan ini pun syukur pada Allah. Beringatkan beban. Syukur alhamdulillah, semoga segala apa yang diberikan kepada kami semua ini akan dibalas balik kepada tuan semua, insya-Allah. Semoga ganjarannya di sisi Allah SWT, dan kami akan menggunakannya sebaik-baik mungkin, insya-Allah, untuk masa depan anak-anak kami, insya-Allah. Maklumat lanjut berkenaan kempen My 2.5 boleh diperoleh di laman Sesawang Tertera. Petronas Dagangan Berhad PDB memeterai perjanjian Indo-HOA dengan Petroleum Sarawak Berhad Petros sebagai kerjasama strategik antara kedua-dua pihak dalam perniagaan gas petroleum cecair LPG di Sarawak. Perkongsian meliputi pelupusan perniagaan LPG PDP di Sarawak kepada Petros Niaga Siam Berhad, P-Niaga, anak syarikat milik penuh Petros dalam langganan saham dalam P-Niaga oleh PDB. Kenyataan media bersama kedua-dua pihak memaklumkan perjanjian melibatkan peralihan gas Petronas kepada silinder gas LPG Petros. Perjanjian ditandatangani Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif PDB Azrul Osman Rani, Pengarah Petros Niaga Janin Giri dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petros Datuk Sau Kako. Majlis disaksikan Naib Presiden Pemasaran Huluan Petronas Ahmad Adli Alias dan Pengerusi Lembaga Petros Tan Sri Hamid Bugo. Menurut Ahmad Adli, ini menandakan perkongsian jangka panjang kedua-dua syarikat untuk pembangunan Sarawak. Pertama Digital Berhad dan CGS CIMB Securities yang Berhad menjalin kerjasama membangunkan perkhidmatan keuangan digital bagi memperkasa pelabur di Malaysia. Pengarah strategi Pertama Digital, Saifi Atta, berkata dengan gabungan kepakaran dan kelebihan teknologi digital, kedua-dua syarikat akan menawarkan produk yang memenuhi keperluan pelanggan, terutamanya pelabur runcit. Dan jelasnya perkembangan digital di negara ini telah meningkatkan permintaan terhadap perkhidmatan keuangan digital termasuk platform pelaburan antarabangsa. So we are looking at creating products, for example, like robo-advisors and other digital asset platforms, so that we can include the participation in the trading or the securities market to a wider audience. Okay, so some of these you can see are the ones like Stash Away and Erase and Wahid and so on. Beliau bercakap pada sidang media Majlis Pemeteraian Memorandum Persefahaman antara Pertama Digital Berhad dan CGS CIMB Securities yang Berhad. Menerusi kerjasama berkenaan, CGS CIMB turut berhasrat untuk meningkatkan penyertaan pelabur runcit di firma berkenaan yang ketika ini berjumlah lebih 200,000.
Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syarul Islam dalam edisi Sukan malam ini. Kita tewas kepada pasukan yang lebih baik. Demikian komen Ketua Jurulatih Harimau Melaya Tan Cheng Ho selepas menyaksikan anak buahnya tewas 0-3 kepada Vietnam pada aksi ketiga kumpulan B kejohanan Piala AFF Suzuki 2020 di Stadium Bishan, Singapura malam tadi. Menurut Cheng Ho, kekalahan itu bukan disebabkan kesilapan dalam aspek taktikal. Sebaliknya, kerana pemain Malaysia terlalu menghormati reputasi yang dimiliki oleh Vietnam. Pada aksi tersebut, dua jaringan babak pertama menerusi Nguyen Quang Hai dan Nguyen Chong Puong disusuli dengan gol ketiga Nguyen Huong Dok di babak kedua menyaksikan Malaysia akur kepada pasukan ranking ke-99 dunia berkenaan dengan mudah. Aksi pemain negara yang kurang bermaya di atas padang selain kegagalan menguasai bola dengan baik turut membuktikan perbezaan ketara dalam segi kualiti yang ada di antara pasukan Malaysia dan Vietnam. Ya, bukan satu kesilapan taktikal tetapi pemain-pemain lebih berjaga-jagalah dalam perlawanan separuh masa yang pertama dan kita tahu mungkin pemain-pemain kita terlalu menghormati barisan Vietnam. Itu sebablah sedikit sebanyak kita hari ini berundur ke belakang terlalu banyak bertahan dan bagaimanapun, jurulatih berusia 53 tahun berkenaan tetap memberi pujian kepada pemain negara yang tetap berusaha memberi tentangan kepada Vietnam. Of course, I have to be congratulate to the boys. So a big compliment. I'm very happy with them. The way they work very hard to get a result tonight. But unfortunately, sometimes in football you need to be very focused in every second in the transition, every moment in you go attack and defending. Ini kekalahan ke-6 buat Malaysia dalam 7 pertemuan dengan Vietnam dan kali ke-5 di bawah kendalian Cheng Ho sejak mengambil alih pasukan kebangsaan pada 2017. Ia turut memadamkan rekod tanpa kalah skuad negara yang sebelum ini menewaskan Kemboja dan Laos dalam 2 perlawanan pertama selain turut menyebabkan Malaysia turun ke tangga ketiga kumpulan di belakang pendahulu Indonesia dan Vietnam. Sementara itu, Ketua Jurulatih Vietnam, Pak Hang Seo meluahkan rasa gembira melihat pasukannya mengutip 3 mata ke atas Malaysia. 신태용 감독은 한국에서도 검증받은 감독이다. 한국에서도 월드컵 대표팀 감독까지 했고 그렇기 때문에 Menjelang aksi seterusnya menentang Indonesia Rabu ini, Hang Seo menjelaskan dia amat menghormati rakan sejawatnya dari Korea Selatan, Shin Tae-yong yang memiliki pengalaman membimbing pasukan kebangsaannya di Piala Dunia 2014 di Rusia. 검증 감독이라 생각하고 있고 또 나도 한국에 있을 때는 신태용 감독을 좋아하는 후배라고 생각하고 있고 또 올해는 서로 Raya Sukan PJS Ibrahim Muhammad Yusof meluahkan rasa kecewanya terhadap Persatuan Olahraga Selangor POS yang tetap mengadakan mesyuarat agung tahunan AGM semalam tanpa mengendahkan nasihatnya. Ibrahim berkata tindakan POS tidak mematuhi persetujuan yang dicapai ketika pertemuan 8 Disember lepas bakal menyebabkan Badan Sukan Negeri itu berdepan tindakan lebih tegas sekiranya kemelut itu berpanjangan. Namun beliau menegaskan kesahihan AGM itu dan sebarang tindakan susulan terhadap POS hanya dapat ditentukan selepas meneliti laporan yang perlu dihantar ke PJS dalam masa terdekat. Ibrahim berkata beliau telah memberi 3 option kepada POS ketika pertemuan sebelum ini dengan pilihan pertama untuk membetulkan dahulu struktur atau keanggotaan mereka sebelum mengadakan AGM dan ia telah pun dipersetujui. Sebelum ini, beberapa ahli jawatan kuasa POS mengadakan mesyuarat agung luar biasa EGM pada 24 Oktober lepas dan mengumumkan bahawa presidennya, Dato' SM Mutu, dipecat atas dakwaan penyelewengan lebih RM100,000 daripada akaun simpanan tetap POS.
PJS bagaimanapun berkata pemecatan itu tidak dibuat mengikut saluran betul kerana berdasarkan perlembagaan POS, tindakan menggantung atau memecat ahli yang memegang jawatan dalam persatuan itu tidak boleh dilakukan menerusi EGM. Skuad hoki projek khas wanita akhirnya dibenarkan pulang ke tanah air hari ini setelah terlepas peluang beraksi pada kejohanan trofi Juara-Juara Asia ACT 2021 di Donghae, Korea Selatan susulan pemainnya disahkan positif COVID-19. Konfederasi Hoki Malaysia MHC menerusi kenyataan berkata pasukan tersebut yang telah menjalani kuarantin pada 29 November lalu berlepas pulang ke tanah air pagi tadi. Skuad The Malaysian Tigres itu tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA lewat petang tadi dan mereka akan menjalani kuarantin wajib yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. MHC bagaimanapun memberitahu dua pemain yang telah disahkan positif COVID-19 di Korea Selatan masih perlu menjalani proses kuarantin yang akan berakhir tidak lama lagi. Ketua Jurulatih Muhammad Nasihin Nubli Ibrahim dan pengurus pasukan Siti Nur Amarina Rohani akan terus berada di sana bagi memastikan kebajikan dan keselamatan mereka dijaga. Sebelum ini, MHC mengesahkan pemain negara Nurul Faizah Syafiqah Khalim disahkan positif COVID-19 ketika ujian saringan ketika tiba di negara itu pada 29 November lepas. Ia menyebabkan seluruh pasukan negara dikuarantin sejak 1 Disember dan kemudian tidak dibenarkan beraksi dalam kejohanan itu. Liga Hoki dalam Dewan Malaysia, 4 perlawanan telah berlangsung hari ini melibatkan 2 kategori wanita dan 2 lelaki. Kategori wanita yang berlangsung di sebelah pagi menyaksikan Mutiara Impian menewaskan CS Mustang 2-0. Terus ke arah pintu gol. Antara Dapur Halim. Perlawanan berlangsung di Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim, Perak. Gol pertama Mutiara Impian hadir pada minit keempat menerusi Alicia Yusira Badri. Manakala gol kedua pula terhasil menerusi Salina Abdullah seminit sebelum suku ketiga tamat. Kedudukan kekal hingga tamat perlawanan. Sementara itu, dalam satu lagi perlawanan, DBKL HD menewaskan MOHC 5-3. Manakala bagi kategori lelaki, ATM The Gladiators membenam DBKL HD 5-5. Dari kapten pasukan ATM ini, 10 jaringan terhasil pada perlawanan kelab. Kejohanan badminton Purple League Pro Am 2021, Klub Badminton Butterworth bersedia menggalas reputasi selaku pasukan pilihan dalam kumpulan A yang bakal berlangsung pada 21 Disember ini. Jelas pengurus pasukan Butterworth BC, Tommy Lee Sawah, pasukannya yang dibarisi ramai pemain muda akan cuba memberi tentangan sengit dalam kejohanan itu nanti. Butterworth BC expect to achieve this year in the top glove Purple League tournament, Pro Am tournament, is we hope that we can achieve until semi-final. Butterworth BC merupakan wakil tunggal dari utara dan akan membuat perhitungan dengan DSBC Labuan, Bangi City BC, Seremban BC dan Serdang BC dalam saingan kumpulan A. Kejohanan Purple League akan berlangsung pada 21 hingga 26 Disember ini di Kompleks Kejiranan Presin 11 Putrajaya. Kerajaan memperuntukkan sebanyak 12.63 juta ringgit untuk memperkukuhkan pembangunan industri halal negara bagi tahun 2022. Ia berangkumi projek di bawah seliaan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri sebanyak 3.9 juta ringgit, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi 5.1 juta ringgit dan Jabatan Perdana Menteri 3.63 juta ringgit. Projek-projek pembangunan industri halal yang dijalankan di bawah RMK 12 untuk mempertingkatkan industri halal adalah seperti berikut. Pertama, projek pembangunan kompetensi modal insan dan pengetahuan sektorial halal yang merangkumi aktiviti menginstitusi dan pembangunan kandungan ke arah peningkatan kompetensi modal insan dan pengetahuan industri halal Malaysia. Kumpulan sasar adalah bakat dalam industri halal dan juga institusi-institusi berkaitan industri halal negara. Jumlah peruntukan bagi program ini untuk RMK 12 adalah 10 juta, sejumlah 100,000 telah diperuntukkan bagi tahun 2021.
Langkah itu dijangka meningkatkan sumbangan industri halal kepada keluaran dalam negara khasa KDNK sebanyak 8.1% dan menjana pendapatan ekspor sebanyak 56 bilion ringgit pada tahun 2025. Pemantauan harga barangan keperluan asas di Selangor terus dipertingkat seramai 260 penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP Negeri digerakkan bagi pemeriksaan pematuhan pelaksanaan skim harga maksimum keluarga Malaysia. Dan tujuan program ini adalah program turun padang dan memantau secara dekat pematuhan peniaga terhadap penguatkuasaan skim ini. Pada masa yang sama dapat mendekati pengguna serta mendapatkan maklum balas daripada pengguna dan pengunjung yang datang ke pasar ini. Tarikh kuatkuasa untuk program ini bermula 7 hingga 31 Disember 2021 iaitu selama 21 hari. Terdapat 12 jenis barangan iaitu ayam, telur ayam dan beberapa jenis sayuran yang telah ditentukan harga kawalan di bawah pelaksanaan skim ini. Sehingga semalam, sejumlah 652 premis diperiksa termasuk 643 premis runcit dan 9 premis borong. Malaysia kini menceburi bidang pengeluaran bahan api biodiesel generasi kedua dan biojet yang dijangka dikomersialkan di pasaran global dalam tempoh 4 hingga 5 tahun akan datang, dan kejayaan itu dicapai berikutan pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU mengenai pertukaran teknikal pengeluaran biodiesel dan bahan api biojet generasi kedua di Malaysia hari ini. So once they complete this research, then they will start looking into, we see how viable that kind of thing, then they will start construction the plant dekat Pengerang under this maritime industry punya group. Yeah? So this is one step that we are going ahead. Then if this happen, that means Malaysia would be able to produce supply bio-jet fuel untuk kapal terbang, aeroplanes, aero fuel. So that means it's another step. MOU tersebut bakal menyaksikan penubuhan kilang minyak sayuran terhidrogenasi di Pengerang. Kira-kira 3 bilion ringgit pelaburan diperlukan bagi pembinaannya termasuk pengambilan tanah dan infrastruktur. Fasa pertama kilang itu dapat menghasilkan kapasiti pengeluaran 500,000 tan setahun. Agensi Nuklear Malaysia disaran untuk terus meneroka peluang kerjasama dengan pihak akademik dan swasta bagi memperkasa bidang sains, teknologi dan inovasi. Ini sebagai usaha membangunkan Malaysia ke arah sebuah negara yang mengutamakan pembangunan bidang tersebut. Peranan Musti Amnya dan Nuklear Malaysia khususnya amat penting dalam rangka strategi penyidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi atau R&D&C&I melalui pembangunan dan pembudayaan STI dalam kalangan keluarga Malaysia. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian program pameran perdana teknologi nuklear 2021 yang diadakan secara dalam talian. Program DUI tahunan itu diadakan sebagai platform untuk para penyelidik mempamerkan hasil penyelidikan mereka. Orang awam diminta tidak cemas sekiranya terdengar bunyi tembakan atau letupan pada Jumaat ini iaitu 17 Disember di sekitar Simpang 4 Bukit Pemata Lumut di Perak. Ini berikutan pelaksanaan latihan menyelamat tebusan bagi kursus tempur jarak dekat pasukan khas laut Pascal di Pusat Latihan KD Panglima Garang. Bahagian Komunikasi Strategik Markas Pemerintahan Amanah Barat Lumut dalam kenyataan medianya memaklumkan latihan akan berlangsung selama 1 jam bermula 10.30 pagi. Orang awam turut dinasihatkan agar tidak mendekati kawasan latihan serta tidak menyebarkan sebarang spekulasi. Lebih
syarikat sedang disiasat oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC kerana disyaki membuat tipuan bida bagi perolehan kerajaan. Ketua Pegawai Eksekutif MyCC Iskandar Ismail berkata siasatan itu melibatkan tender berjumlah lebih 2 bilion ringgit. MyCC juga sedang menyiasat beberapa pemain di sektor logistik pelabuhan. Siasatan dilakukan terhadap syarikat yang terlibat dalam kartel. Siasat sebab satu tender mungkin dia masuk 50 syarikat sekali. Macam kan yang baru-baru ni yang Datuk Adli punya tu kan. Kan dia cakap dah berapa tahun dia menguasai monopoli tender-tender kerajaan kan. So jaringan dia amat besar. So jadi kami sedang siasatlah. Beliau bercakap pada sidang media selepas menghadiri Majlis Pelan Strategik Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC 2021-2025 yang dilancarkan Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Rosol Wahid di Ibu Negara. Orang ramai kini boleh membayar kompaun saman trafik menggunakan mesin ATM Maybank. Mereka juga boleh membayar saman itu di Pejabat Pos, Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK dan Ibu Pejabat Polis Daerah IP di seluruh negara dengan tawaran diskaun hingga 80% selain melalui portal dan aplikasi mudah alih My Bayar Saman. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur ACP Sarifuddin Muhammad Saleh berkata pembayaran saman bagaimanapun tidak boleh dilakukan menerusi sistem dalam talian Maybank. Dan semalam Ketua Polis Negara Tan Sri Akris Sani Abdullah Sani mengumumkan tempoh diskaun untuk bayaran kompaun saman trafik yang dijadualkan berakhir tengah malam tadi dilanjutkan sehingga 31 Disember. Seorang lelaki dimasukkan ke hospital selepas diserang 20 ekor memerang dalam insiden di Taman Botani Singapura. Gaham George Spencer digigit di bahagian leher, kaki dan punggung. Ia meninggalkan 26 kesan gigitan di seluruh badan lelaki itu. Akibat kejadian, dia dikejarkan ke hospital untuk menerima rawatan lanjut. Di Florida, Amerika Syarikat, seorang lelaki terkejut apabila menemui seekor ular sawa yang bersembunyi di dalam sofa barunya. Dia kemudian menghubungi polis untuk mendapatkan bantuan. Sofa terbabit terpaksa dibawa keluar daripada rumah untuk mengeluarkan ular sepanjang 1.5 meter itu. Video sepasang pengantin yang hanya menunjukkan tangan dalam rakaman perkahwinan mereka tular di media sosial. Ia bermula dari proses akad nikah sehingga mereka menunjukkan sijil nikah. Pengantin tersebut turut memalingkan muka ke belakang ketika mengambil gambar bersama perancang perkahwinan. Dan sehingga kini video terbabit ditonton lebih 1 juta kali. Berita perdana edisi 13 Disember berakhir di sini. Terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua kerana kita keluarga Malaysia. Yang sahih di Berita RTM. Assalamualaikum. Salam sejahtera.